Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kelas. So, kita akan sambung pembelajaran kita dengan topik baru. Tapi sebelum kita pergi ke topik baru, cikgu nak ulang baliklah apa yang kita belajar pada minggu lepas. So, awak dah belajar minggu lepas pasal struktur atom. Okay, atom terdiri daripada subatom. Okay, subatom. Okay, dalam subatom ada proton, neutron dan juga elektron yang membentuk subatom. So, proton dan neutron berada di dalam nukleus, manakala elektron bergerak mengelilingi nukleus di dalam petala. So, awak juga dah belajar pasal perwakilan piawai, cara nak tulis simbol bagi unsur yang terdapat dalam jarum berkala. Apa yang diwakili oleh nombor-nombor dalam perwakilan piawai itu. Okey, awak juga dah belajar pasal susunan elektron bagi atom dan juga bagi ion. Awak dah belajar cara lukis, awak juga dah belajar cara tulis. Okey, kita tengok dulu cara nak tulis simbol. Okey, kalau awak tengok jadual berkala, ada simbol tu yang diwakili oleh satu huruf saja. Ada juga unsur diwakili oleh dua huruf. Okey, contoh latihan 13 adalah unsur yang diwakili oleh satu simbol saja. Okey, mana awak nak tahu, mana awak nak tahu simbol tu, awak kena rujuk pada jadual berkala. Dan kalau awak dah selalu buat, awak akan hafal lah simbol bagi setiap unsur. So, contoh A, hidrogen. Jadi, diwakili oleh huruf H. Okey, H huruf besar. Okey, oksigen diwakili oleh O besar. Manakala boron, dia bukan BO ya. Dia diwakili oleh huruf B. Okey, ini adalah antara unsur yang diwakili oleh satu huruf saja. Okey, F. F adalah unsur bagi nama bagi fluorine. Okey, manakala C adalah nama bagi karbon. Okey, kalau awak tengok dalam jadual berkala, ada tulis potasium kan. Okey, tapi dia diwakili oleh huruf K. Dia tak guna huruf P. So, kalium ataupun potasium, simbol dia adalah K. Okey, sebab kita belajar dalam bahasa Melayu, so kalium ni bukan nama bahasa Melayu Kalium ni sebenarnya adalah nama Latin bagi unsur potasium. Okay, so kalium dan potasium ni sama saja. Cumanya kalium tu adalah nama Latin. So, kalau dalam bahasa Melayu kita gunakan dia nama Latin. Okay, hidrogen nama Latin. Okay, hidrogen ni samalah sebab HH. Okay, contoh ada beberapa lagi yang nama dia lain tapi simbol dia lain. Okey, sebab kita gunakan dia bahasa Latin. Cuma bila dalam bahasa Melayu, ejaan dia dimelayukanlah. Contohnya kalau carbon. Okey, so bahasa Inggerisnya CARBON. Okey, so kalau awak guna ejaan bahasa Inggeris kena betul, kalau guna Melayu kena betul. Okey, ada juga unsur yang diwakili oleh dua huruf. Okey, contohnya aluminium. Okey, so aluminium sama kan? So dia adalah A huruf besar, L huruf kecil. Huruf yang pertama huruf besar, huruf yang kedua huruf kecil. Okey, calcium. So dia sama ni, dia adalah sama, cumanya ini melayukanlah dia punya ejaan. So C huruf besar, A huruf kecil. Okey, klorin. C huruf besar, L huruf kecil. Okey, kalau awak tengok ni, ferrum dan ion. So ferrum ni adalah bahasa nama Latin dia. Okey, nak panggil ion pun boleh, nak panggil ferrum pun boleh. Cumanya kalau kita dalam buku teks tu kita guna ion ferrum. F huruf besar, E huruf kecil. Okey, so argentum. Okey, argentum nama Latin dia. Okey, silver dia punya nama sekarang lah kita gunakan. Awak kalau cakap kat mana pun argentum pun orang tahu itu adalah argentum. So dia punya simbol adalah E huruf besar, G huruf kecil. Okey, Cu. Cu adalah simbol bagi cuprum. Okey, cuprum ni ejaan bahasa Inggeris. So kita melayukan dia cuprum. Okey, cuprum ni sama juga dengan copper. Cumanya cuprum ni adalah Latin. Okey, bila awak tulis simbol ni, awak kena tulis betul-betul tau. Contohnya natrium. Okey, so natrium ni nama Latin dia natrium.
Sama juga dengan sodium. Okey, ini adalah yang sama, unsur yang sama. So, kalau awak tulis natrium, N huruf besar, A huruf kecil. Okey, jangan tulis macam ni. Nampak macam tak ada beza walaupun N tu huruf besar. So, bila huruf besar, buat betul-betul huruf besar. Okey, magnesium. Okey, unsur magnesium. So, dia punya tulisan M huruf besar, G huruf kecil. Okey, M dekat sini, awak kena guna pointed. Awak tak boleh buat macam ni. M macam ni. So, ini adalah salah. M dia kena M tajam ni, G huruf kecil. Okey, barulah betul cara nak tulis simbol bagi unsur magnesium. Okey, yang ini salah. Jadi, lepas awak dah belajar simbol, kita nak tulis dalam bentuk perwakilan piawai bagi unsur. Okay, perwakilan piawai bagi unsur, so kita tahu X tu adalah simbol unsur. A tu apa? A adalah nombor nukleon, Z adalah nombor proton. Okey. So, cikgu dah cakap hari tu, nombor yang besar, okey, mewakili nombor nukleon mesti letak dekat atas. Okey, mesti letak dekat atas. Manakala nombor yang kecil, iaitu nombor proton, mesti letak dekat bawah. Okey, dan kedudukan di mana? Di belah kiri simbol. Okey, di belah kiri simbol. Bukan di atas ni, bukan di bawah ni. Okey, dan juga bukan di belah kanan. So, ini salah kalau awak buat macam ni. Okey, mesti di belah kiri. Nombor yang besar adalah nombor nukleon dekat belah atas. Nombor yang kecil adalah nombor proton dekat belah bawah. Okey, kalau letak belah kanan salah, atas bawah pun salah untuk perwakilan piawai. Contoh yang pertama, okey, natrium, okey, sodium, natrium. Jadi, simbol bagi natrium adalah N huruf besar, A huruf kecil. Okey, so yang atas kena ingat kita letak apa? Nombor nukleon. Yang bawah kita letak nombor proton. Okey, yang mewakili bilangan proton dalam sesuatu atom. Okey, so kita tengok dekat sodium, nombor proton dia adalah 11. So kita letak mana? Kita letak dekat bawah. Yang kecil letak kat bawah. Nombor nukleon yang besar kita letak dekat atas. Di belah kiri. Nak buat tak payah buat kotak pun tak apa. So kalau kita tulis macam ni pun betul. So 23 nombor nukleon di atas, 11 nombor proton di bawah, terletak di belah kiri simbol bagi unsur natrium. Okey. Okey, kalau yang ni pula. So kita tengok satu-satu. So nama unsur bagi B. So dia adalah unsur boron. Okey, nombor proton dia. So kita tahu yang bawah kecil nombor proton. Yang atas besar nombor nukleon. Okey, so nombor proton dia adalah 5. Nombor nukleon dia adalah 11. So bilangan proton adalah jumlah proton dalam atom. So nombor proton samalah dengan bilangan proton. Dia adalah 5. Bilangan elektron. Bilangan elektron sama dengan bilangan proton. Jadi dia adalah 5. Okey, bilangan neutron. Mana nak tahu bilangan neutron? So, kita tahu nombor nukleon sama dengan jumlah bilangan proton campur dengan jumlah bilangan neutron. So, kita nak tahu bilangan neutron. Kita tolak saja nombor nukleon dengan bilangan proton. So, awak dapat 6. Okey, bilangan neutron betul. Kalau awak cakap pasal nombor neutron, okey, ini tak wujud istilah nombor neutron ni salah, tak wujud. Okey, bilangan elektron ada. Kalau awak sebut nombor elektron, tak ada. Okey, yang ini tak wujud nombor elektron. Dia adalah bilangan elektron. So, bilangan neutron wujud, nombor neutron tak wujud. Okey, nombor proton, bilangan proton wujud. So, kalau yang ini wujud. So, betul. Okey, nombor nukleon, bilangan nukleon tak adalah. Okey, so awak kena hati-hati dengan istilah yang awak gunakan jugalah dekat sini. Okey, seterusnya struktur atom. So, yang ini tak ada masalah.
kebanyakannya betul buat struktur atom. Okey, tapi cikgu ulang je lah balik. So, bilangan proton. So, kita tahu 9. Okey, 9 adalah nombor proton. So, 9. Bilangan neutron. Nombor nukleon tolak dengan nombor proton. So, kita dapat 10. Bilangan elektron sama dengan bilangan proton. So, sama dengan 9. Okey. Bila struktur atom, kita kena terangkan dekat nukleus tu ada mengandungi apa. So, kita tahu dalam nukleus ada proton dengan neutron. So, kat situ ada 9 proton dengan 10 neutron. So, nukleus. Okey, lepas nukleus barulah petala pertama. Petala pertama kita boleh isi berapa? Kita boleh isi 2 elektron. Okey, jadi bilangan elektron ada 9. So, tolak 2 tinggal 7. Mana kita nak isi lagi 7? Kita isi pada petala kedua. Maksimum boleh isi elektron pada petala kedua adalah 8. So, baki 7. Susun elok-elok. So, 2, 4, 6, 7. Okey. So, ini cara nak lukis struktur elektron. Bila awak letak elektron tu pun awak kena letak elok-elok. Ada yang bersepah-sepah. Nampak macam cantik lah bila tu. Tapi menyusahkan pemeriksa atau menyusahkan cikgu untuk kira. Betul tak bilangan elektron awak tu cukup awak lukis. Jadi, sila lukis dalam keadaan teratur. Okey. Macam cikgu lukis ni. Okey, jangan bersepah-sepah. Okey, so ini adalah struktur atom. Okey, yang seterusnya kita belajar pasal susunan elektron. Okey, kalau dia kata lukis susunan elektron. Okey, contohnya Be. So, Be ni adalah beryllium. Okey, jadi kita mula dengan nak dia punya simbol. So, Be di tengah-tengah. Okey, so ini adalah nukleus dia. Okey, jadi kita nak lukis dia punya elektron. So, sama dengan bilangan proton. Jadi, sama dengan bilangan elektron dia. Okey, nombor proton dia atau bilangan proton dia sama dengan bilangan elektron. So, petala pertama kita boleh isi berapa elektron? Petala pertama boleh buat maksimum 2 elektron. So, baki lagi 2. Kita susun di luar dia. Okey, di petala yang kedua. Okey. Okey. Petala yang terakhir ni kita panggil sebagai petala valence. Okey, petala yang terakhir kita panggil petala valence. Okey, 2 elektron pada petala terakhir ni kita panggil sebagai elektron valence. Okey, 2 elektron ataupun elektron pada petala valence, elektron pada petala valence kita panggil sebagai elektron valence. Okey. So, yang ini lukisan. Kalau dia suruh tulis susunan elektron bagi unsur beryllium. So, cara nak tulis ikut je bilangan elektron. Pada petala pertama ada 2. So, ada 2, letak 2. Titik. Petala kedua ada 2. So, 2, 2. Okey. Ini adalah cara nak tulis susunan elektron. Okey, cara nak tulis susunan elektron. Okey. Okay, ada juga kalau awak tengok tu helium. Okey, so helium nombor proton dia adalah helium. Kita buat kat sini lah. So helium. Okey, ni adalah simbol bagi unsur helium. Okey, dia punya nukleus. Okey, nombor proton dia adalah 2. So kalau kita lukis macam ni saja. Okey. So, kalau dia suruh tulis. So, bila awak tulis, ada 2 saja. Okey, awak tak boleh buat 2 kosong. Okey, sebab apa? Susunan ni pun ada maksud dia. Okey, contohnya kalau macam ni. 2, 2. Maksud dia ni adalah bilangan petala. So, dekat sini ada 2 petala yang berisi elektron. Okey, petala pertama, petala kedua. Okey, so 2. Maknanya ada 2 petala yang berisi elektron. Petala pertama isi 2, petala kedua isi 2. Okey, so kalau awak buat 2 kosong ni, maksudnya sini ada 2 petala lah. Okey, maknanya kalau awak lukis, kita kena lukis macam ni. Tapi tak wujud sebab elektron tak wujud dalam petala terakhir ni. Mesti ada 2 saja. So, bila awak tulis, dia jadi 2 sahaja. Ini maksud dia apa? Satu saja petala yang berisi elektron.
Okey, satu petala saja yang berisi elektron. Tak payah buat petala yang seterusnya sebab tak ada elektron nak isi pun, dah habis isi dekat petala pertama ni. So petala valence dia ada elektron valence dia ada 2. Okey, so seterusnya adalah cara nak lukis susunan elektron bagi ion. Jadi ini adalah atom natrium. Okey, so macam mana pula nak lukis ion natrium? Okey, sama saja cara lukisan dia. Na berada di tengah nukleus. Okey, petala pertama ada 2 elektron. Okey. Kalau yang ni, okey, Cik udah cakap kenapa dia membentuk ion, sebab dia nak bentuk petala, dia nak membentuk dia nak mencapai susunan elektron yang stabil. Okey, susunan elektron yang stabil bila dia sama ada petala akhir dia 8 ataupun 2. Ini kita kata stabil. Okey. Contohnya kita tengok atom natrium, petala terakhir dia ataupun elektron valence dia 1. Macam mana nak capai stabil 8 ni? Dengan cara tambah lagi elektron senang ke dia hanya perlu buang saja 1 elektron? So kalau 1 ni elok kita buang lah kan. Senang kita buang dia punya elektron. So dia dah capai petala ni dia dah jadi 8. Okey, berbanding nak tambah 8 dia nak tambah lagi 7, dia senang buang 1 elektron untuk capai susunan elektron yang stabil. So bila kita buang 1 elektron ni, okey, yang petala ketiga ni dah tak ada lah. Petala ni dah tak wujud sebab elektron dah tak ada dekat situ. Kita dah buang elektron. Jadi yang tinggal adalah petala pertama dan juga petala kedua. So petala pertama 2, petala ketiga ada 8 elektron sebab 1 tu dia dah buang. So bila dia dah buang, dia akan jadi ion yang bercas positif. Okey, berapa elektron yang dia buang, itulah yang cas terbentuk dekat sini. Kalau buang 1 elektron, so dia jadi ion 1+. Okey, 1+ dia bukan 1+ betul, bukan +1. Yang ini salah. Okey, 1+. Kalau dia buang 2 elektron, 2+. Kalau dia buang 3 elektron, 3+. Okey. Kita tengok ion negatif pula. So, fluorine. Okey, fluorine jadi unsur dia, simbol dia F, dia punya nukleus. Okey, kita buat dia punya susunan elektron dulu. Susunan elektron bagi atom dulu. So, F, simbol. Okey, petala pertama letak berapa? Muat 2 elektron. Okey, so ada 9, jadi tolak 2, tinggal 7. Jadi 7 letak kat mana? 7 letak dekat luar. Susun dalam keadaan teratur. Okey, jadi nak capai susunan elektron yang stabil. So nak capai susunan elektron yang stabil, 82 ni senang buat apa? So dia senang tambah elektron. Okey, bila dia tambah elektron, dia akan jadi ion bercas positif. So dia dah lengkap lah 8 ni kat ni. Jadi kalau kita lukis dia punya susunan elektron bagi ion, petala pertama ada 2 elektron, petala kedua, so dah tambah 1 lagi elektron, so dia jadi 8 elektron. So dia senang nak capai stabil dengan tambah 1 elektron. So kita buat apa? Kurungan. Okey, berapa yang dia tambah? Dia tambah 1 kan? So jadilah ion bercas 1 negatif. Kalau tambah 2 elektron, dia jadi 2 negatif. Kalau dia tambah 3 elektron, dia jadi 3 negatif. Okey, kalau awak tengok saya bagi latihan tu pun, saya tak suruh kan lukis semua ion untuk 20-20 unsur tu kan. Hanya beberapa je kan. Okey, so unsur yang berada, okey, kalau awak tengok kat atas ni. So kalau awak tengok kat atas ni, nombor ni, apa yang diwakili oleh nombor ni? So yang diwakili oleh nombor ni adalah kumpulan dia. So kumpulan pertama, kumpulan kedua, kumpulan ke-13, 14, 15, 16, 17 dan 18. Okey, nombor yang kat atas ni mewakili
kumpulan. Okey. So unsur yang berada pada kumpulan pertama, kedua dan 13 sahaja yang akan lepaskan elektron membentuk ion positif. Okey. Kumpulan 1, 2 dan 13 sahaja. So 1, 2 dan 13 saja yang akan melepaskan elektron membentuk ion bercas positif. So kumpulan pertama, kumpulan kedua, kumpulan ke-13. So semua unsur yang di dalam kumpulan 1, 2, 13 akan melepaskan elektron untuk membentuk ion bercas positif. Manakala kumpulan 15, kumpulan 16 dan kumpulan 17. So 15, 16 dan 17. Okey, unsur dia akan terima elektron membentuk ion bercas negatif. Okey. Okey, dah habis dah pasal yang lepas. So kita akan masuk, barulah kita masuk tajuk yang baru. Okey, iaitu pasal isotop dan penggunaannya. Okey, apa itu isotop? Isotop ialah atom-atom unsur yang sama yang mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berbeza. Yang ini kita panggil isotop. Okey, ada unsur yang dia boleh wujud banyak. Okey, dia wujud sebagai isotop, maknanya ada lebih daripada satu. Contohnya adalah hidrogen. So kalau kita tengok kat sini hidrogen. Okey, apa beza dekat sini? Berbeza dia adalah pada yang dekat atas ni kan. Okey, yang kat atas ni kita panggil apa? So yang atas ni kita panggil sebagai nombor nukleon. Okey, apa yang sama? Yang sama adalah dekat bawah ni. So kat bawah ni kita panggil sebagai nombor proton. So apa itu isotop? Unsur-unsur yang sama, yang atom unsur yang sama yang mempunyai nombor nukleon yang berbeza tetapi nombor proton yang sama. Okey, dia boleh wujud lebih daripada satu. Okey, kalau awak tengok nombor nukleon sama, so kalau nombor nukleon dia sama, apa lagi yang beza kat sini? Dia punya bilangan neutron pun berbeza sebab nombor nukleon nak dapat dia bilangan neutron campur dengan nombor proton. So bila nombor nukleon berbeza, bilangan neutron dia pun akan berbeza. So itu adalah isotop. So kalau hidrogen ni, so dengan melihat pada nombor nukleon, kita boleh menamakan isotop. Contohnya P. P adalah phosphorus. So kita boleh tulis phosphorus 32 untuk atom yang mempunyai nombor nukleon 32, manakala phosphorus 31 untuk atom phosphorus yang mempunyai nombor nukleon 31. Kalau kita buat dalam bentuk simbol, so P32 ataupun P31 ataupun P32 ataupun P31. So mana-mana pun boleh. Okey, kalau kita tengok jadual 2.4, so dekat sini isotop ada dua, iaitu klorin 35, klorin 37. So kita tahu klorin 35 ni maksudnya dia mempunyai nombor nukleon dia sebanyak, nombor nukleon dia ialah 35. Klorin 37, nombor nukleon dia adalah 37. So bilangan proton dia tetap sama. Okey, dia tak berubah pada bilangan proton. Okey, bilangan proton sama, bilangan elektron pun tidak berubah. Yang berubah adalah bilangan neutron. So macam mana dapat bilangan neutron? Nombor nukleon tolak dengan nombor proton. So kita dapatlah bilangan neutron. Jadi isotop juga mempunyai bilangan neutron yang berbeza. Okey, selain daripada nombor nukleon, dia juga mempunyai bilangan neutron berbeza, tetapi bilangan proton dan juga bilangan elektron yang sama. Okey, daripada isotop, kita boleh kira jisim atom relatif bagi sesuatu atom. So macam apa itu jisim
atom relatif macam berat lah. Berat bagi atom. Tapi kita panggil dia sebagai jisim atom relatif. So, cara jisim atom relatif tu bergantung kepada kelimpahan semula jadi isotop dalam sesuatu sampel. Apa maksud kelimpahan? Kelimpahan semula jadi ialah peratusan isotop yang wujud dalam suatu sampel semula jadi. So, peratusan maksudnya dia dalam bentuk peratus. Okey, jadi jisim atom relatif boleh dihitung daripada kelimpahan semula jadi bagi unsur yang mengandungi isotop dengan menggunakan formula yang ini. So, nak cari jisim atom relatif, kita boleh gunakan formula yang ini. Peratus isotop darab dengan jisim isotop. Jisim isotop tu kita boleh tengok kat mana. Okey, contohnya klorin 35. So, 35 dengan 17. Okey, yang ini nombor nukleon kan? Kita dah belajar. Okey, nombor nukleon ni juga sama dengan jisim bagi atom. So, jisim bagi atom klorin 35 ialah 35. So, kita tengok contoh berikut. Okey, dia kata klorin terdiri daripada dua isotop. So, klorin 35 dengan klorin 37. Jadi, kelimpahan semula jadi ialah 75 dan juga 25. Okey, yang ini pun telah ditentukan. Okey, yang ini biasanya telah ditentukan. Dia punya peratus kelimpahan tu telah ditentukan. Okey, maksudnya kelimpahan tu peratus apa tadi? Peratus isotop yang wujud dalam satu sampel semula jadi unsur. Contohnya dalam satu unsur tu ada 100 atom klorin. Contoh, ada 100 atom klorin. So, daripada 100 tu, 75% wujud sebagai klorin 35. 25% wujud sebagai klorin 25. Ini maksudnya kelimpahan. Okey. Jadi, gunakan formula yang berikut. Peratus isotop darab dengan jisim isotop. So, kita dah tahu jisim isotop kita tengok pada nombor nukleon ini sama dengan jisim isotop. Okey, jadi peratus dia 75 darab dengan 35. Jisim isotop bagi klorin 35 tambah dengan 25 darab dengan 37. Okey, jisim atom bagi atom klorin 37. So, per 100. Okey, demi formula. So, last sekali awak dapat 35.5. 35.5 ni hampir dengan berat klorin 35. Sebab tu dia punya kelimpahan dia banyak. Okey, so yang ini adalah penggunaan isotop. Yang ni boleh baca sendirilah. Kegunaan isotop dalam bidang berikut. So, yang ni boleh baca sendiri. Jadi, habislah untuk tajuk isotop.